Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqi bin Yazid dari kumpulan 8 ingin membentangkan tentang Anthony Tan, iaitu founder Grab. Latar belakang beliau. Anthony merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik. Beliau berasal daripada keluarga yang kaya di Malaysia. Beliau juga dilahirkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1982 pada bulan September. Beliau juga dikurniakan 2 orang cahaya mata. Beliau memiliki seorang ayah yang dinobatkan sebagai salah seorang orang yang terkaya di Malaysia, iaitu Tan Cheng Hiu, dan ibunya seorang pemegang saham terkaya. Keluarga beliau mempunyai moto iaitu tidak pernah mengatakan tidak. Bermaksud setiap perbuatan mereka perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga menyambung pelajarannya di University of Chicago, Amerika, dan kemudiannya pada tahun 2009 beliau melanjutkan pelajaran beliau di Harvard Business School. Tambahan pula, beliau menguasai 4 bahasa iaitu bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Perancis dan Indonesia. Tercetusnya idea untuk membuat aplikasi Grab ini daripada seorang rakannya yang memerlukan teksi ketika berada di Malaysia. Seterusnya, mentor beliau. Beliau mempunyai 2 orang mentor yang membawa semangat dalam karier beliau sebagai seorang founder Grab. Antaranya ialah Masayoshi Son. Beliau merupakan CEO kepada SoftBank. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau dapat mempelajari cara pemikiran jangka panjang serta beliau juga dapat mempercayai bahawa segala keputusan yang telah diambil merupakan sebuah tindakan yang baik. Seterusnya ialah mentor yang kedua bagi beliau ialah Tuhan Yesus. Sudah sedia maklum, beliau merupakan seorang penganut agama Kristian. Beliau mengatakan bahawa beliau dapat mempelajari erti kemanusiaan. Keyakinan beliau sebagai seorang penganut agama Kristian memacu langkahnya untuk menjalankan perusahaan. Prinsip kepimpinan yang kuat juga menjadi prinsip utama dalam perusahaannya. Next. Antara pencapaian dan sumbangan beliau terhadap masyarakat negara ialah beliau menyumbangkan RM24.2 bilion dalam tempoh setahun kepada kerajaan. Lebih 9 juta usahawan mikro atau usahawan-usahawan tempatan, kira-kira 1 daripada 70 rakyat di Asia Tenggara telah memperoleh pendapatan beliau melalui platform Grab. Seterusnya ialah GrabPay bekerjasama dengan kerajaan untuk mempercepat pemulihan perniagaan di Malaysia melalui penggunaan nilai tunai. Grab juga memperluaskan perkhidmatannya ke bandar-bandar kecil di setiap pelosok bagi memudahkan pengguna atau masyarakat menggunakan aplikasi ini tanpa ada sebarang masalah. Seterusnya ialah Grab juga mendedahkan syarikat itu telah menyumbang ekonomi di Asia Tenggara dengan anggaran sebanyak 5.8 bilion ataupun 24.2 bilion dalam tempoh setahun. Seterusnya, antara kejayaan Grab ini ialah beliau berjaya menubuhkan MyTaxi pada tahun 2011. Ia merupakan idea bisnes untuk Harvard Business Plan Competition yang dianjurkan pada tahun 2011. Aplikasi ini mendapat sambutan yang sangat baik dalam kalangan masyarakat kerana ianya menggunakan perisian mudah alih yang memudahkan pelanggan untuk menempah teksi. Sekaligus ianya juga menghubungkan penumpang dan pemandu secara terus. Aplikasi Grab ini juga berjaya mengalahkan syarikat terbesar di Asia Tenggara iaitu syarikat Uber. Hal ini dikatakan demikian kerana Grab berdiri teguh dengan matlamat mereka iaitu untuk membantu dan bekerjasama dengan pemandu teksi, manakala Uber hanya melakukan perkhidmatan e-hailing dengan menggunakan kereta persendirian. Dengan ini, syarikat Grab telah berkembang menjadi aplikasi yang menawarkan keperluan harian orang ramai. Matlamat Grab ialah
meningkatkan kemasukan digital dan accessibility di Asia Tenggara. Seterusnya, memperkasakan usahawan mikro dan perniagaan kecil untuk membolehkan mereka memanfaatkan penyumbatan kos dan peningkatan produktiviti yang dibawa oleh teknologi tanpa logistik. Menyediakan tenaga kerja untuk masa yang akan datang, membantu untuk memajukan aplikasi Grab ini dengan sistem pembayaran tanpa tunai atau cashless. Dan yang terakhir sekali ialah Grab berhasrat untuk lebih memanfaatkan penggunaan dari segi teknologi, platform dan perkongsiannya dalam satu super app. Saya rasa ini saja perkongsian daripada grup kumpulan 8. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.